Okey, baik. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, boleh kita pass dekat Kak Liza dulu. Buka Ili dulu lah. Ili minta Kak Liza baca. Oh, okey okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca half dulu kan? Ah. Kita baca half je Fiza, jangan risau. Okey okey. Ayat kursi minggu depan. Alright. Thank you. Ke kita baca ayat kursi hari ni? 255. Macam mana? Bukan full ke? Full lah. Tengok pada keadaan kau macam ni. Kita buat half dulu. Okay, sila Kak Liza. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'. Ya. Minhum man kallama Allah. Ya. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Walau syaa Allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin talafu. Lebih baik berhenti bayinat daripada kita mencuri nafas. Okey. Tadi saya nak sebut dekat, ingatkan Kak Liza berhenti dekat bayinat tadi tu. Okey, maja'at at. Dia jangan at. Ya. Maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Ya. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Tak mau ada bunyi minhum. Minhum. Gitu. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man ada sikit lagi. kafar. Man amana wa minhum man kafar. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Macam mana dia ada bunyi tu Kak Liza? Mina. Masa minhum. Cuba Kak Liza sebut minhum. Tu boleh. Dia jangan kuat sangat kot tekanan tu. Tu Dia yang tak boleh jadi tekan mina. kuat agaknya. Faminhum. Ya. Boleh macam tu? Ya, betul. Saya cuba lagi ya. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau syaa Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Ya. Ya ayyuhallazina amanu
anfiqu mimma razaqnakum min qabl. Qabl. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaum. Jangan yaum. Yaum. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaum. Dia jangan masuk hidung Kak Liza. Jangan yaum. Mana tadi? Hilang dah. Yaum. Min qabli ai tu tak apalah dia pergi hidung sebab nun bertemu ya. Dekat yaum, ya waw mim tu memang huruf bibir dan pergi ke gunnah, tapi ya tidak. Min qabli an ya'tiya yaum. Yaum. Itu huruf bagian al-jauf. Hawa. Yaum. Ay ya'tiya yaum. Ya. Okay. Min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Ya. Wal kafiruna humuz zalimun. Berhenti sampai ni Ustazah? Boleh? Kita berhenti situ dulu. Nanti kita pusing kalau masa ada. Okey. Terima kasih Kak Liza. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Okey, sama. Okey, boleh Hili? Boleh. Tapi kalau dengar ni? Dengar tapi dia macam jauh sikit. Dah. Bergema? Nak kata bergema dia tak bergema. Tapi dia jauh. Ke saya seorang je dengar jauh. Kak Liza dengar jauh tak? Tapi mungkin boleh kot. So Ili baca dulu baru tahu sebab jaga pasan. Bolehlah cuba baca dulu. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Dah. Bunyi perlahan. Perlahan kan? Macam tak puas. Sorry Ustazah, kejap. Ni boleh dengar? Tak apa. Jelas. Dia kena pakai yang wire juga kan? A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya. Minhum. Teruskan. Terus je. Minhum man kallama Allahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhu. Berhenti kat mana? Nak berhenti biruhil kudus sampai? Nak cuba. Okey, boleh. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. Terus ke Ustazah? Boleh. Min ba'di ma ja. من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا
ولكن الله يفعل ما يريد. Ya. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل. Ya. Terus. Ambil mimma anfiqu mimma. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع Ya. فيه ke? Tak Tak sampai. apa. Dah terpaksa berhenti tu tak apa sebab tak sampai kan. Ambil balik ayat tiyayau. أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة Ya. والكافرون هم الظالمون. Sadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Okay, terima Terima kasih, kasih Ustazah. Li. Sama. Okay, kejap Fiza tak baca. Okay, Ima. Ustazah. Okay, salam. Ustazah Okay, sampai silakan. mana? Sampai 254. Separuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallama Allah. Sekejap Ima boleh ulang balik. Berhenti dekat ala ba'd. Itu ada waqaf lazim tu. Ala ba'd. Nampak tak ada Okey. tanda mim kat atas kan? Ala ba'd. Berhenti situ. Lepas tu boleh sambung terus sampai ke bawah lah Azan. Memang kena sambung je. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ya. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس Ya. ولو شاء الله ما اقتتل. Maqatatalal. Maqo. وأدا Qalqalah. ولو شاء الله ما اقتتل الذين Maqatatalal. Ada dua ta. Ya. ما اقتتل الذين Ya. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. Jangan pendek, panjang tu. Tak apa, ambil sikit dekat mim ba'di tu sebab dia tak cukup dengung. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinat. Ya. Mi ambil mim Ustazah. Mim betul. من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. Jangan bunyi te. Dia ada suara, dia tak ada bunyi te. Ba'di ma ja'athumul bayyinat. من بعد ما جاءتهم البينات. Ya. Boleh Ustazah? Boleh teruskan. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. Ya. ولو شاء الله ما
Maqo. Bunyikan qalqalahnya. Maqtatalu. 2 kali ta. Walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Ya. Baca tu dah. Belum. Ada satu lagi. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل Ya. boleh Ambil anfiqu. Ambil anfiqu mimma. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة Ya. والكافرون هم الظالمون. Okey, sampai situ. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih, Ma. Okey, tadi Hajah ini dulu ke Ida dulu? Saya tak perasan tadi. Saya pun tak perasan. Saya kot. Ida okey. Okey. Boleh silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Okey, sadaqallahul azim. Okey, terima kasih Ida. Okey, Ustazah. Okey, Hajah Aini. Silakan Hajah. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam bayyinat
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس Ya. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من Maqtatala alladhi. Dua ta. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من Maqtatalal. ما اقتتل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات Kejap ya, Ajah. Kejap. Dekat ta Ajah tu. Ba'di ma ja'at. At. Ada sikit suara tu. Ha. ما جاءت Ma ja. ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر Ya. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Kejap. Ma tu jangan dimasukkan macam ada dengung. Lagi sekali. Walakin. ولكن الله يفعل ما يريد. ولكن الله يفعل ما يريد. ها. ولكن الله يفعل ما يريد. Okey, sadaqallahul azim. Belum lagi Belum satu. lagi. Sorry. Ngantah pula Ustazah. Satu lagi. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقكم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل Ya. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Sadaqallahul azim. Baru habis. Alhamdulillah. Terima kasih Aja ini. Okey, Liana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Lambat sikit. Tak apa. Okay. Sila. Ni baca haf ya? Haf dulu. Lepas tu kita pusing lagi sekali. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Ya. Walau syaa Allahu walau syaa Allahu maqtatala allazina min ba'dihim. Ya. Maqtatala allazina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu. Ya. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Ya. Walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid.
Okey, sadaqallahul azim. itu Tengok. Dia Dah kata macam. dah. Okay. Sorry. Okay, so. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an Nak berhenti kat situ ke boleh apa? stop kat boleh Min razaqna qabl. Boleh? min qabl. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl. Susah, itu dah dah. Ambil balik. Ambil. Anfiq. Fiqhu tu jauh sikit. Boleh? Boleh? Lepas tu, okey. Cuba ya. Silakan. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm. Ya. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Ya. Wal kafiruna humuz zalimun. Okey. Sadaqallahul azim. Baru habis. Itulah. Okey. Okey, sama. Okey, Zandra. Assalamualaikum. Boleh baca? Waalaikumsalam Ustazah. Boleh. Okay. Page part 2, separuh dulu. Kita buat half, lepas tu nanti kita pusing lagi sekali. Okey, kejap InsyaAllah. Boleh. Yang lain semua dah baca Dah. Ada yang dah baca, ada yang tak boleh baca. Oh, 42. Okey. Juzuk 3. Okey. Silakan. Tilkar. Betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Ya. Minhum man kallama Allah Ya. wa rafa'a ba'dahum darajat Ya. wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Ya. Walau sya'allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'at. Alamak. Tak sampai. Boleh sekali. Bilang Zat. Okey. Dihim. Okeylah. Min ba'dihim. Okey. Boleh. Walau sya'allahu maqtatala min ba'dihim Ya. alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat Ya. walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Ya. Walau sya'allahu maqtatalu walakinna Dengung. walau sya'allahu maqtatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum Ya. mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaum. Yaum tu kan kalau boleh jangan masukkan hidung. Ayyatiya yaum. Yaum. Lagi sekali. Ayyatiya yaumul la. Saya ulang. Boleh. Ambil anfiqu. Okey. Mana? Okey. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli
yaumul la bay'un fi Ya. khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Okey, sadaqallahul azim. Okey, sudah. Terima kasih. Lupa nak tanya Zandra tadi, memang Zandra tak buka kamera ke tak perasan tu? Allah, terlupa. Saya pun tak apa. Mesti cakap lelaki mesti lupa. Selalu Zandra buka je. Okey. Alright. Rasanya punyalah lawa hari ni. Aduh ya Allah. Okey, ayat lagi sebahagian ni saya rasa kita baca minggu depan sebab saya takut nanti bila kita dah pusing ni sekarang takut tak dan saya nak terangkan hukum tajwid ni. So kita masuk tajwid terus So untuk ayat minggu depan saya dah baca kan. Okey. Sudah. Ada lagi tak yang tak baca? Tak ada rasanya. Jarang tengok Zandra pakai bawal. Dekat rumah yang pakai bawal je senang. Oh. Lain pula tengok dia pakai bawal. Okey, kita hari ni kita masuk tajuk basmalah ke isti'adzah. Isti'adzah kan? Betul tak? Muka surat 42. Okey. Kayu. Dah start dah latihan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok pelajaran yang ke-13 dalam tajuk isti'adzah. Isti'adzah muka surat 42 iaitu yang memberi maksud bacaan ataupun memohon perlindungan. Isti'adzah ni. Sekejap dalil isti'adzah dalam Quran pun ada kan? Pernah dengar tak ayat fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Sekiranya kamu ini nak membaca Quran, maka mulakanlah ataupun maka bacalah fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maksudnya mohon perlindungan daripada Allah daripada gangguan syaitan. Dah ada dah dalil tu. Kalau kita tengok dalil dia surah, saya tak ingatlah surah An-Naml ke surah An-Nahl. Dia ada sebut berkenaan dengan dalil disuruh kita membaca isti'adzah. Sekejap Mana saya punya ni? Saya cari dia punya dalil surah tu, saya tak ingat surah apa. Faiza qara'tal Quran fasta'id billah minasyaitonir rajim. Ya Allah, ayat ni ingat. Saya tak ingat dia punya surah. Siapa pernah dengar ayat tu? Siapa boleh cari? Allahu akbar. Boleh pula pun nak cari. Allahu akbar. Kita tak jumpa. Nanti kalau ada saya share. Ustazah, yang ayat yang dalam Quran tu ke? Untuk Ustazah cari yang surah yang ada beritahu pasalnya. Surah An-Nam. Betul lah An-Naml An-Naml. Saya takut saya salah. Saya macam ingat lupa An-Naml ke An-Nahl tu yang saya duk mencari ni. An-Nahlu, N-A-H-L. Bukan An-Naml Bukan. Okey, An-Nahl N-A-H-L. ayat 98. Betul. Okey, baik. Terima kasih dah. Okay. Tu nak menunjukkan dalil sebab dalam buku ni tak ada. Ada ke dalam buku tu? Tak ada kan? Tak ada, Google. Masya-Allah, pantas Ida, pantas. Okey, right. Okey, kita tengok makna isti'azah pada bahasa iaitu ditulis kat situ memohon perlindungan, pada istilah iaitu lafaz yang menghasilkan perlindungan dan naungan Allah daripada syaitan yang dilaknat. Dan isti'azah juga dikenali sebagai ta'awuz. Ta'awuz tu maknanya daripada kalimah isti'azah tadi itulah. Maksudnya memohon pertolongan ataupun perlindungan. Kemudian yang kedua, hukum membaca isti'adzah ini ketika memulakan bacaan Al-Quran adalah sunat muakkad. Apa maksud sunat muakkad? Sunat yang dituntut.
Bukannya susah dan berat pun nak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dapatlah pahala sunat. Dituntut pula kita membaca tu. Mengikut pandangan kebanyakan ulama, lafaz yang terpilih adalah kalimah yang biasa kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dia sebenarnya ada beberapa lagi. Banyak. Dia ada dalam, saya tak ingat, ada dalam 5 ke 6 pilihan untuk bacaan isti'azah. Kalau kita biasa baca yang zikir apa? Zikir pagi dan petang tu, bacaan maksurat tu, kan dia ada bacaan isti'azah yang berlainan sikit. Perasan tak? A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Itu boleh juga kita amal. Okey. Ataupun lagi 6 tu pun boleh. Tapi kebiasaan memang kita ambil yang masyhur adalah yang inilah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, maksud dia apa? Aku berlindung diri dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Okey, kemudian kita masuk pula pada bahagian cara-cara bacaan ni. Ada 4 dia kata cara membaca isti'azah dengan basmalah serta awal surah. Cara yang pertama, ini adalah yang lebih baiklah. Dia kata berhenti pada isti'azah dan juga pada basmalah. Maknanya baca satu persatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dia ada tolak kat dalam kurungan tu, maksudnya baca berhenti, baca berhenti, baca berhenti. Satu-satu. Tu cara yang pertama yang biasa kita buat. Okey, cara yang kedua, dia kata berhenti pada isti'azah, kemudian menyambung basmalah dengan awal surah. Cara dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tambah tu maksudnya kat situ simbol tambah tu untuk bacaan sambung. Tu dibolehkan. Kemudian yang ketiga, menyambung isti'azah dengan basmalah sahaja pun boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad pun boleh juga. Ataupun yang keempat, sambunglah tiga-tiga kalau nafas kita terlebih-lebih. Panjang nafas ataupun siapa lagi, bacaan yang dibaca dengan laju. Selalunya yang baca dengan laju ni orang-orang yang mengulang hafazan. Ataupun yang jadi imam, solat tarawih dan sebagainya kan, yang nak cepat. Tapi dalam keadaan menjaga bacaan, maka kita boleh ambil yang keempat ini, iaitu menyambung ketiga-tiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Pun boleh. Okey, maknanya pilihlah antara empat tu Okey, baik. Kemudian kita tengok itu 4 bahagian tadi, cara yang kita boleh buat lah, kita guna pakai. Okey, kemudian kita masuk yang seterusnya. Terdapat 2 cara membaca isti'azah di awal surah At-Taubah tanpa basmalah. Kita tahu surah At-Taubah itu tidak dibaca basmalah kerana surah itu adalah diturunkan dalam keadaan yang huru-hara lah. Peperangan tu huru-hara. Sedangkan bismillah itu adalah ayat keamanan. Kan? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi keamanan ataupun huru-hara ni tidak boleh disatukan sekali. Jadi kat situ tidak dianjurkan untuk kita membaca basmalah. Okey, apa cara dia? Yang pertama, berhenti pada isti'azah, kemudian baca awal surah At-Taubah macam biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah ni bukannya ayat keamanan, tapi dia ayat untuk memohon perlindungan. Dan kita baca macam biasa. Bara'atum minallahi wa rasulih. Itu cara pertama. Kalau kita tak ingat pun, kalau kita tengok dalam surah At-Taubah tu, di permulaan tu memang dia dah letak dah kat situ, tak ada kalimah basmalah. Terus je bara'ah. Kan? Habis je surah sebelum surah At-Taubah apa? Al-Anfal kan? Habis surah Al-Anfal, terus je buka muka surat sebelah tak ada basmalah. Okey. Tapi kadang-kadang macam pengalaman lah, bila ada yang bertalaki tu kan, dia dah terbiasa kan, apa-apa kan kita nak mulakan dengan basmalah juga. Tiba-tiba je habis je surah Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada, dia tak ada bacaan basmalah. Tak perasan. Maknanya dia bukan tak tahu, tak perasan. Okey, itu cara pertama. Kemudian cara yang kedua, sambung sahaja macam biasa isti'azah dengan surah At-Taubah.
Jadi kita tengok isti'adzah itu di akhirnya adalah mim berbaris kasrah. Maka sambungkanlah dengan membunyikan baris kasrah tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Begitu. Pilihlah antara dua. Nafas panjang, sambung pun tak apa. Kalau nafas tak ada, bacalah satu-satu seperti mana kaedah yang pertama tadi. A'udzubillah satu, basmalah satu, surah satu. Cuma pada surah At-Taubah ini a'udzubillah isti'adzah, kemudian terus baca pada ayat tersebut, iaitu surah At-Taubah. Okey. Kita tengok yang seterusnya, perhatian di bawah tu. Isti'adzah dibaca kuat, iaitu jahar ketika dalam sesuatu majlis atau masa belajar. Dan dibaca perlahan ataupun sir ketika dalam solat atau membaca seorang diri. Ketika bertadarus, dikuatkan bacaannya oleh orang yang pertama sahaja. Adapun orang yang kedua dan seterusnya membaca secara perlahan. Ini yang dianjurkan. Tapi kalau nak baca secara kuat pun tak ada masalah. Nak bagi orang dengar, tak ada masalah. Cuma yang dianjurkan yang sir tadi, perlahan tadi bila kita berseorangan lah. Maksudnya perlahan tu kita seorang je dengar. Tak perlulah kita nak baca kuat. Tak ada orang pun nak dengar. Okey, baik. Kemudian, yang ni faham jelas? Kita tengok terus pada basmalah. Saya suka nak terus terangkan isti'adzah dengan basmalah sebab dia ada kaitan kan. Okey, kita tengok pengertian basmalah, iaitu adalah ringkasan bagi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kemudian yang kedua, disunatkan membaca basmalah di antara dua surah, kecuali di antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah, kerana ia tidak ditulis dalam mushaf. Okey, apa maksud disunatkan membaca basmalah di antara dua surah? Maknanya habis surah pertama di hujung, nak masuk surah yang kedua tu, bacalah basmalah. Sebab tu pada setiap surah memang dah dituliskan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali pada surah At-Taubah tu. Okey. Kemudian yang ketiga, terdapat 3 cara membaca basmalah di antara dua surah. Tadi 4 cara untuk bacaan isti'adzah dan basmalah dan surah. Yang ini untuk bacaan basmalah. Okey, yang pertama, berhenti pada akhir surah pertama dan juga basmalah. Ini sama juga macam isti'adzah tadi. Maknanya kita buat satu-satu. Tapi yang ini akhir surah, basmalah, awal surah. Tadi isti'adzah, basmalah dengan surah saja kan. Kiranya dia tidak melibatkan surah kedua. Ini melibatkan surah kedua. Jadi macam mana cara? Dia ada tanda tolak tadi, maknanya kita buat satu-satu. Contoh, wa min syarri hasidin idza hasad, habis surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti juga. Qul a'udzu birabbin nas. Buat satu-satu. Itu cara pertama. Cara yang kedua, berhenti pada akhir surah pertama, berhenti dulu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Lepas tu dia kata kemudian membaca basmalah dan disambung dengan awal surah kedua. Pun boleh. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu cara yang kedua. Boleh. Kemudian cara yang ketiga, menyambungkan akhir surah pertama dengan basmalah dan awal surah kedua. Maknanya sambung tiga-tiga. Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nafas ada? Sukati nak baca sambung ke tidak. Janji penghujung ayat yang kita nak sambung tu mesti betul. Betul mengikut pada baris yang ada pada huruf tersebut. Kenapa dia 3? Kenapa tak 4 macam isti'adzah? Kita tengok muka surat 46. Kenapa? Ada sebab. Adapun dilarang. Tu kena highlight sikit perkataan dilarang tu. Maknanya jangan buat. Dilarang menyambung akhir surah yang pertama tadi dengan basmalah. Lepas tu kita berhenti dekat basmalah. Lepas tu baru kita nak baca surah kedua. Itu tak boleh. Contoh. Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita berhenti. Qul a'udzu birabbin nas. Itu tak boleh. Sebab apa tak boleh tu? Mesti ada sebab dilarang. Sebab seolah-olah Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat akhir pada surah pertama tadi. Sedangkan ayat terakhir pada surah yang pertama tadi adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Lepas tu kalau nak sambung, sambunglah basmalah dengan isti'adzah.
Ataupun nak sambung macam tadi, sambunglah 3-3. Kalau tak nak confuse, tak payah sambung langsung. 1-1-1. Yang dilarang ini. Sebabnya kan setiap surah itu kan menceritakan cerita lain. Tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim baru nak mula cerita surah lain, termasuk pula akhir surah. Itu tak boleh. Jadi yang ini berhati-hati. Okey, baik. Okey, seterusnya. Sekejap. Okey, baik. Kita sambung. Terdapat 3 cara untuk meneruskan bacaan akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah tanpa basmalah. Yang ini, kita tengok sekejap. Okey, ini kalau nak dibaca tanpa auzubillah. Yang tadi kita baca auzubillah. Maknanya boleh ke tak boleh auzubillah tu tak dibaca? Bolehlah, kan? Jadi kat situ yang pertama dia kata waqaf pada akhir surah Al-Anfal, kemudian baca awal surah At-Taubah terus. Kalau nak baca, kita kena tahulah hukum menyambung tu macam mana. Dia jadi hukum iklab kat situ, nampak tak? Macam mana datang iklab? Sebab kalimah akhir pada surah Al-Anfal itu adalah alimun. Nampak tak? Alimun. Dia disebut apa nama? Tanwin. Lepas tu kan ada tanda mim kecil kat atas tu. Sebab apa mim kecil tu ada kat situ? Sebab bara'ah tu adalah permulaan huruf ba. Okey. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Maknanya adakan hukum iklab tu. Bukan kita mengada-adakan sebab dia ikut pada kalimah asal tu kan alimun. Alimun. Okey, baik. Kemudian yang kedua, saktah pada akhir surah Al-Anfal, kemudian membaca awal surah At-Taubah. Ini saktah ni kalau kita berniat untuk bacaan sambung. Kita nak sambung tapi saktahkan sahaja. Saktah faham kan? Maksud saktah? Kita dah belajar kan? Saktah tu apa? Berhenti seketika tanpa mengambil nafas baru. Nafas yang tadi juga. Innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Tak ada ambil nafas. Itu niat kalau kita tak nak baca dengan berhenti dekat alim. Kita memang niat nak sambung. Maka kita boleh baca dengan saktah. Itu jangan salah faham. Kalau niat kita memang nak baca dengan berhenti pada alim, tak adalah saktah tu. Dan yang terakhir, wasal akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Sambungkan terus dengan surah At-Taubah macam biasa jugalah. Yang ni wasal ni, tadi saya salah Nombor 1 saya dah sebut wasal Nombor 1 tu waqaf. Astaghfirullahalazim, mata Ustazah juling dah petang ni. Yang itu waqaf. Innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti. Tanda tolak tu. Bara'atum minallahi wa rasulih. Yang ini baru disambung dengan awal surah At-Taubah dan dia ada hukum iklab. Allahu akbar. Minta maaf banyak-banyak. Kepalanya miong. Jadi yang ketiga ni lah baru boleh kita sambung. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Boleh? Maknanya kat situ kita boleh pilihlah antara 3 tadi. Sama ada kita nak berhenti satu-satu ataupun kita nak baca dengan tujuan menyambung dan kita ambil cara saktah ataupun kita sambung tak ada saktah. Boleh. Dan ada juga satu pertanyaan yang tak ada dalam ni yang saya cuba tambah. Boleh tak kita baca basmalah dekat tengah-tengah surah Taubah? Pernah tak? Tahu tak yang ni? Tahu? Tak tahu? Tak boleh. Katalah kita baca-baca hari ni dah habis masa lah, contoh dalam kelas ke apa, surah Taubah ada lagi, sambung minggu depan. So boleh tak kita baca basmalah? Tak boleh jugalah. Boleh.
Sebab boleh ke? memang diturunkan, tapi diturunkan bukan keseluruhan ayat kan. Jadi yang disebut tak boleh tu daripada awal sahaja. Boleh baca basmalah. Ataupun kalau kita tak nak baca basmalah kan, kita baca isti'adzah sahaja macam kita baca surah-surah lain. Okey. Oh, dia Boleh? permulaan surah je lah Ustazah Ya, permulaan tu. Okey. Sebab ni ada juga yang confused ni. Ada yang macam, Ustazah, kalau saya rasa macam dah tahu dah boleh tapi rasa macam confused. Tak payah. Bacalah isti'adzah. Apa kepayah kan? Okey. Alright. Habis untuk bahagian basmalah dengan isti'adzah. Ada soalan? Sekejap Alamak, ada gangguan lah. Okey, jelas. Kalau begitu, kita sambung pada tajuk Jelas, yang Ustazah. Alhamdulillah. Okey, kita sambung pada tajuk yang ke-15 iaitu nun sakinah atau tanwin. Oh, ni saya kena adakan whiteboard. Okey. Kita tengok sekejap. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, nun sakinah iaitu nun yang tidak berbaris. Maknanya nun itu tak ada tanda apa-apalah. Tak ada baris atas, tak ada baris bawah, tak ada baris depan. Tapi kadang-kadang dia ada tanda mati. Tapi kita tengok dulu keadaan macam mana yang ada tanda mati tu. Okey, nun sakinah akan menerima baris jika bertemu dengan huruf sukun. Maknanya nun itu kalau dia bertemu dengan huruf yang mati, baru dia ada baris. Sebab apa? Sebab kalau nun tu tidak dibariskan, macam mana dia nak bunyi kalau dia jumpa huruf mati? Contoh, pada kalimah mimman iftara. Asalnya mimman iftara. Kalau kita baca dengan keadaan kita asingkan, kan satu kalimah ke satu kalimah, mimman satu, iftara satu. Bolehlah bunyi. Tapi dengan keadaan tidak sambung. Tapi nak sambung macam mana rupa keadaannya? Tak boleh. Jadi dia akan dibariskan dengan baris bawah. Ini sama kaedah dia macam kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Kita belajar iltiqa'us sakinain. Ingat tak? Yang kita tambah nun kecil berbaris bawah. Okay, untuk memudahkan sebutan tu, pendapat yang masyhurnya nun baris bawah tu kan. Tapi yang ini ada jugalah ketetapan tertentu. Ada ketika dia baris bawah, ada ketika dia baris depan, ada ketika dia baris atas. Tengok pada huruf sebelum dia. Tu dia ada berkait dengan bahasa Arab pula. Okey, baik. Kemudian, tu tadi dia bagi contoh. Jadi bila dah letak baris bawah, baru dia boleh baca dengan mimman iftara. Tapi yang ini jangan kita bimbang sebab dalam Quran memang dia dah letak siap-siap dah tanda-tanda macam tu. Supaya kita mudah untuk baca. Tinggal baca je. Okey, kemudian yang kedua, tanwin iaitu lafaz suara nun sakinah yang terdapat di akhir kata nama isim. Okey, apa itu tanwin? Yang kita tahu dalam bahasa Melayu kita ni, faham kita ni, tanwin itu baris dua. Okey, sama ada baris dua di atas, baris dua di bawah, baris dua di hadapan. Okey, kenapa dikata tanwin itu iaitu lafaz suara nun sakinah? Tanwin itu asalnya nun. Boleh faham tak dan boleh nampak tak apa maksud tanwin itu asalnya nun? Sekejap. Alih tempat. Tak. Haf. Okey, katalah saya letak man. Ini tanwin. Yang mana dikata tanwin itu asalnya nun. Macam mana bunyi dia yang ni? Sama tak bunyi yang ni dengan ni? Sama tak? Sama kan? Jadi itu adalah asal tanwin. Asal tanwin adalah nun. Okey, kemudian dipecahkan tanwin itu kepada 3 jenis. Yang kita dah biasa baca, baris dua di atas, baris dua di bawah, baris dua di hadapan. Tapi yang dikenalkan kat kita ni adalah bahasa tajwid lah. Kalau budak-budak sekarang mungkin anak-anak kita kalau kita tanya dia tahu. Sebab dia sekolah agama, dia tak belajar baris dua di atas, baris dua di bawah bin, baris dua di depan bun, tak. Dia terus diajar dengan istilah fathatani, kasrotani, dhammatani. Tu yang basic-basic tu dia terus bagi bahasa Arab je lah. Okey, ataupun disebut sebagai tanwin mansub. Tanwin mansub ni baris dua di atas lah. Dia tulis kat situ iaitu baris dua di atas yang dikenali sebagai fathatan ni. Dua-dua boleh. Kita nak kata itu tanwin mansub pun boleh. Nak kata baris dua di atas pun boleh. Nak sebut fathatan ni pun boleh. Asalnya fathah. Fathatun kan. Tapi macam mana boleh tambah alif nun?
Alif nun itu menunjukkan musanna. Ni ramai orang belajar bahasa Arab ni dia tahu. Musanna tu apa? Dua lah. Jadi itu yang dia jadi fathatan ni. Kemudian contoh dibagi kat situ syahidan. Jadi syahidan dan itu adalah tanwin mansub ataupun fathatan. Kemudian yang kedua disebut sebagai tanwin majrur. Apa itu majrur? Iaitu baris dua di bawah ataupun disebut sebagai kasrotani. Yang mana asalnya kasroh. Jadi kita sebut tambah alif nun kasrotani. Itu tanwin majrur. Dan yang kat situ dia punya contoh khuluqin. Baris dua di bawah itu qin tu Dan akhir sekali tanwin marfu'. Tanwin marfu' ataupun disebut baris dua di hadapan ataupun dhammatani. Dhammatani daripada kalimah dhammatun lah, dhammah tambah alif nun jadi baris dua di hadapan. Mati nun. Nun tu dia jadi tanwin marfu'. Boleh je kita nak memilih sama ada kita nak mengingat fathatani, kasrotani ataupun dhammatani tu, ataupun kita nak ambil yang tinggi sikit tu. Tanwin mansub, tanwin majrur, tanwin marfu'. Sama je. Pahaman kita yang penting baca tu betul lah. Tapi kita nak kena kenal juga istilah-istilah tu. Especially kalau kita nak exam. Apakah nama lain selain daripada dhammatani? Kita pun tulislah baris dua di hadapan. Tulislah tu. Janji dia punya nama tak sama. Tapi nama lain istilah dalam tajwid atau bahasa Arab. Jadi disebut sebagai tanwin marfu'. Contoh begitu. Okey, baik. Jelas yang ni? Jelas. Okey, baik. Saya teruskan. Kita tengok apa perbezaan antara nun dengan tanwin. Ada beberapa beza kat situ daripada ulama tajwid mengatakan bahawa 4 perbezaan. Dia kata antara nun, sakinah dengan tanwin. Okey, yang pertama, nun sakinah ada pada bacaan. Maksudnya bila kita sebut kalimah itu bunyi nun sakinah kan? Itu maksudnya ada pada bacaan. Dan ada pada tulisan. Maknanya kita nampak tulisan nun sakinah tu. Tapi ada pun dia kata tanwin ada pada bacaan. Maksudnya yang saya tulis tadi mim alif ada tanwin atas tu bunyinya man. Ada pada bacaan. Tapi tiada pada tulisan. Nampak tak tulisan nun kat situ dekat man tu? Bunyi ada. Tapi gambaran tak ada. Jadi itu yang kita kena tahu maksud tanwin tadi adalah lafaz nun. Ini dah nampak beza dia. Okey. Boleh faham tak yang ni? Saya takut tak jelas je. Nanti respon saya Saya buat sekali. Okey, ini man. Kan? Man ini adalah tanwin. Jadi dia kata kat situ tanwin ada pada bacaan. Kita sebut dia ma ke man kalau satu macam ni. Man lah kan? Tapi dia kata tak ada pada tulisan. Maknanya tulisan nun yang macam ni tak ada. Tapi bunyi sama. Itu maksud dia tak ada pada tulisan. Okey. Baik. Kemudian yang kedua, nun sakinah ada ketika wasal. Dan ada ketika waqaf. Maknanya nun sakinah ni dia dekat hujung kalimah lah. Sama ada dia nak berhenti, ada je nun sakinah. Ataupun dia nak menyambung, ada je nun sakinah. Tapi dia kata ada pun tanwin ada ketika wasal dan tiada ketika waqaf. Okey, tanwin tu bunyi dia ada ketika wasal man ataupun dia sebutkan tak naklah man lagi, kufuwan. Kan, kufuwan ahad contoh. Kan. Okey ni, kufuwan ahad. Disambung ni. Bunyi tanwin ni ada tak? Ada, kufuwan ahad. Tapi dia kata tidak ada ketika waqaf. Katalah kita berhenti kat sini sebab nafas habis. Adakah kita akan baca kufwa? Kita tak akan baca kufwa. Kita tak akan baca kufuan. Kita akan baca kufwa. Maka kat situ hilanglah tanwin tadi. Itu yang dia kata, tanwin itu ada ketika wasal tapi tiada ketika waqaf. Bunyi tanwin tu tak ada ketika waqaf. Dia akan jadi satu je baris. Kemudian yang ketiga, nun sakinah ada di tengah dan di hujung kalimah. Dia ada di mana-mana. Tengah kalimah ada, hujung kalimah ada. Tapi tanwin ada hanya terdapat di hujung kalimah sahaja. Tak ada lagi kita jumpa daripada juzuk pertama sampai khatam 30 juzuk. Kalimah itu tanwinnya kat tengah. Tak ada. Kalau ada tu mungkin ada kesilapan lah. Kesilapan masa menulis dan sebagainya. Okey, dan yang terakhir sekali, nun sakinah ada pada kalimah tiga-tiga ni. Iaitu dia ada pada kalimah isim, dia ada pada fi'il, dan dia ada pada huruf. Tiga-tiga kalimah. Maknanya nun sakinah ni banyak tempat ada.
Senang cerita. Tapi tanwin ni dia tidak ada pada fi'il, dia tidak ada pada huruf. Dia hanya pada kalimah isim sahaja, tidak ada pada kalimah perbuatan. Itu kita kena rujuk pada maksud ayat. Okey, itu bahagian ketiga, iaitu perbezaan antara nun ataupun sakin ataupun tanwin. Baik. Okey, jelas yang ni? Jelas, insya-Allah. Saya ni syok jalan je ni. InsyaAllah Ustazah. InsyaAllah boleh. Okey, baik. Seterusnya nombor 4 kita habiskan sikit je lagi. Apabila tanwin ataupun baris dua, dia tak sebut pun baris dua apa. Maknanya tiga-tiga tu. Baris dua di atas, baris dua di hadapan, baris dua di bawah, bertemu dengan huruf yang sukun. Tadi kita dah sebut kat awal pembelajaran tadi, apabila huruf itu bertemu huruf sukun, dia tak boleh bunyi kan? Kalau tanwin ni macam mana nak bunyi? Dia bunyi man kan? Macam mana dia nak sambung dengan huruf sebelah? Jadi dia kata, hendaklah dibuang salah satu barisnya. Dibuang salah satu barisnya. Mana pergi satu lagi? Gantikan dengan nun baris bawah. Yang ini kita tahu cara bacaan. Tapi tahu tak cara macam mana sebenarnya dia kaedah dia membuang, menambah bagai tu. Saya ambil satu. Khaironil kan. Yang mana asalnya tak melekat pula titik dia. Dia dah memang tulis siap-siap dah sebelah tu kan. Yang mana yang tulisan tu tak ada dalam Quran tapi dia tulis supaya kita faham macam mana kaedah dia. Okey. Betul Dia kat sini ada kepala sod Wasi. Okey, saya nak tanya dulu. Ini bunyi apa? Yang ada dua baris ni. Tanwin. Tanwin kan bunyi dia macam mana? Khairan. Tentulah khairan. Betul. Tapi khairan ni tadi kita nak sambung, dia tak boleh bunyi khairal. Sebab kenapa? Kalau ada satu baris, ya boleh kita sambung dengan bunyi khairal wasiyah. Tapi bila dia ada dua baris ni, maknanya kita kena kaji dulu apa asal tanwin tu. Bermakna dia jadi begini. Sama tak bunyi dia atas dengan bawah ni? Sama. Macam mana pun jawapan dia adalah tanwin itu asalnya nun. Dia berpatah balik. Okey, jadi baris yang atas tadi ada dua ni, dah ada satu kat sini. Dah ada satu kat sini. Jadi lagi satu tu mana? Dah pergi dekat nun. Tapi nun tu mati. Pun tak boleh sambung juga. Makanya nun itu sepakat ulama kata semua dibariskan dengan baris Kasrah. Semua tanwin. Tidak bergantung pada satu tanwin sahaja. Jadi yang depan pun sama. Yang bawah pun sama. Dia tetap juga dijadikan kepada Kasrah. berbaris kasrah. Maka barulah kita boleh sambung. Khairanil wasiyah wal waznu yawma idzinil haqq. Nampak tak? Yang tu tadi tanwin fathah. Yang kedua ni tanwin kasrah. Ataupun baris dua di bawah kan. Yawma idzin. Nampak tak? Zin tadi tu nun tadi dah dibariskan dengan baris bawah kerana untuk menyambung. Dan yang bawah sekali tu alhamdulillah. Kadzabat adunil. Dia tetap juga nun baris bawah. Okey, boleh? Boleh insyaAllah. Ini mudah insyaAllah. Cuma formulanya adalah kita memandang ketika kita membaca Quran, pandang pada kalimah tu, kita tengok kalimah tu adanya tanwin yang tiga tadi dan sebelahnya dimulai oleh hamzah wasal. Itu je dia punya formula dia. Syarat dia tengok yang tu. Bila ada dua benda ni, tanwin, hamzah wasal, maka jangan lupa hidupkan dia dengan nun baris bawah. Tak kisahlah hamzah wasal itu dia hanya hamzah sahaja ataupun dia ada alif lam. Dia tak kira. Ataupun dia ada sabdu. Dia tak kira. Janji dia ada hamzah wasal di awal tu. Contoh kalau yang dibagi ni memang kebetulan semuanya jumpa kalimah alif lam. Al-wasiyah, al-haqq, al-mursalin. Itu semua alif lam. Tapi ada juga kalimah hamzah wasal yang tidak ada alif lam. Tapi dia hamzah wasal terus. Contoh karomadin. Karomadin ishtaddat. Kalimah tu ishtaddat. Ishtaddat. Dia bukan alif lam. Pun dia ambil kira sebagai iltiqa'us sakinain. Ataupun yang disebut dalam bahasa Melayunya pertemuan dua huruf yang mati. Kalimah pertama tu mati. Mana mati dia? Ni. No, sini mati dia. Mana mati dia? Ni mati. Itu nama dia pertemuan dua huruf yang mati. Iltiqa' tu diambil daripada perkataan laqiya. Laqiya tu berjumpa atau bertemu. As-sakinain. Apa maksud as-sakinain?
As-sakinain. Kenapa jadi macam ni? Kenapa tak ada? Okey. Ni. Nun, ya. Terlebihlah pula dia punya rumah. Okey, tak apa. As-sakinain ni maksudnya daripada kalimah sakinah. Sakinah tu satu huruf yang mati. Jadi macam biasalah saya cakap tadi, bahasa Arab ditambah dengan ya nun belakang ni kan. Maka dia jadilah as-sakinain. Dua huruf yang mati tu bertemu. Okey. Habis yang bahagian tu. Yang ini kena ambil perhatian lebih sebab dalam Quran banyak sebenarnya. Berpuluh sebenarnya. Kalau macam kita tak berapa mahir ataupun tak yakin lagi tu, tak apa. Waktu bertalaki tu nampak je iltiqa usakinain terus tanda. Nampak je iltiqa usakinain terus letak sticky note dan sebagainya. Itu usaha kita lah untuk supaya tidak ada kesilapan sewaktu kita membaca. Okey, dan yang terakhir sekali, apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, dia terbahagi kepada 4 bahagian. Ini yang besar lah. Iaitu izhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Apa makna izhar? Ini yang paling basic Izhar, apa maksud dia? Ni kita nak kena tahu dulu. Nanti kita akan belajar. Izhar ni maksudnya jelas. Jelas, nyata dan terang. Tak ada dengung lah tu. Kemudian yang kedua, idgham. Idgham maksud dia apa? Dengung. Tak, bukan. Idgham itu masuk. Memasukkan. Ya, masuk dulu. Ada juga yang dengung, ada juga yang tak dengung. Sebab tu kita tak boleh sebut idgham itu dengung. Kita kena sebut idgham itu memasukkan. Okey. Okey, kemudian yang ketiga iqlab. Iqlab maksudnya tukar. Menukarkan Dan yang keempat, apa yang kena tukar? Ni pada hukum iqlab lah. Bunyi nun ataupun tanwin itu bila nak jumpa ba, dia tak boleh bunyi nun, tak boleh bunyi tanwin. Dia kena bunyi dengan huruf lain. Tu nanti kita akan perincikan lagi pada tajuk dia. Sebab apa ada semua. Okey, dan akhir sekali ikhfa. Okey. Ikhfa maksudnya apa? Sembunyi. Main sembunyi-sembunyi pula. Okey. So 4 benda ni semua berkaitan dengan nun mati ataupun tanwin. Inilah dia. Cantiknya kan ayat Quran ni. Dia boleh pecah macam-macam. Kita baca buku lain tak special macam Quran. Kenapa saya kata tak special macam Quran? Baca buku apa-apa pun, buku cerita ke, baca surat khabar ke, baca hadis ke, memang tak ada hukum-hukum ni. Hukum dengung ni tak ada. Quran saja dengung. Maknanya kita nak betul-betul menghayati dengan kelembutan suara kita menyebut kalimah-kalimah tu. Agungnya ayat tu supaya kita jaga. Yang dengung kena dengung, yang tak dengung tak dengung. Okey. Jadi 4 tajuk ni tadi semua berkaitan dengan nun. Okey, izhar ni jelas maksudnya menjelaskan nun. Ni, menjelaskan nun. Nanti kita perincikan lagi. Idgham ni maksudnya apa? Masukkan nun ni kepada huruf selepas dia. Masuk tu sama ada dengung ataupun ada yang tak dengung. Masukkan yang nun atau tanwin juga. Kemudian yang tukar ni, tukarkan nun ataupun tanwin tu. Kepada huruf apa? Tengok apa yang sesuai dengan ba tu nanti kan. Kemudian yang kelima pula, yang keempat ni sembunyikan nun. Maksud sembunyi ni apa? Dah tak jelas macam bunyi nun izhar lah maksud dia. Sembunyi ni dia cerita dia panjang sikit. Dia tak boleh jelas ataupun tak boleh masuk dan dia pun tak boleh masuk. Faham tak maksud dia? Maksudnya nun ni dia tak boleh bunyi betul-betul nun dan nun ni dia tak boleh masuk terus pada huruf sebelah. Habis nak duduk kat mana ikhfa ni? Duduk tengah-tengah. Masuk tak boleh, jelas sangat pun tak boleh. Itu ikhfa, itu namanya sembunyi. Dia duduk sembunyi kat tengah-tengah. Okey? Boleh? Boleh dipanggil tergantung ke Ustazah? Tergantung boleh sebab Bacaan lidahnya dia tu kan. Lidahnya tergantung. Bacaan tak tergantung kan tak bunyi pula kau tergantung. Tak. Sebutan dia tu macam tergantung kan. Sebab dia tengah-tengah. Ya, ikhfa itu adalah keadaan lidah itu dia terawang-awang. Terawang-awang tu dia macam tak tahu nak gimana. Tahulah, bukan tak tahu tapi dia pergi dekat tempat huruf selepas tu. Ikhfa dia ada 15 huruf kan. Nanti kita perincikan lagi. Izhar ada 6 huruf. Idgham ni dia ada 6 juga. Dia bagi 2 kan. Ada 4, satu lagi ada 2. Ini ma'al gunnah, satu lagi
bila guna. Ni yang saya cakap kat Ima tadi. Idgham ni ada ketika masuk ada dengung, ada ketika masuk tak berdengung. Tu kena faham yang tu. Okey, kemudian iqlab. Iqlab satu saja hurufnya. Kemudian ikhfa hakiki ada 15. Okey, jelas? Cukuplah semua huruf-huruf hijaiyah. Dia setiap nama, setiap tajuk tu memang dia dah ada huruf-huruf dia yang khas. Kalau kita rasa macam banyaknya nak hafal 15, naik bulu roma macam aduh banyaknya nak hafal. Tak payah hafal 15 tu. Tolak aje, tolak 6 tadi. Tolak idgham, tolak iqlab. Dapatlah ikhfa. Gitu. Okey? Wallahu a'lam. Hari ni kita banyak sikit tajuk. Sebab ada sekali tu kita baca saja tengok-tengok dah habis masa. Ya. Apa dia? Huruf hijaiyah 28 ni. 28 ke 29 yang masyhur. Tak sure. Zandra tanya saya tanya Zandra balik apalah Ustazah ni. Yang masyhur 28 ke 29? 29. 29. Sebabnya Hamzah dengan Alif tak sama. Alif itu tidak boleh menerima baris kecuali dia ada Hamzah. Sama ada Hamzah itu berada di atas dia ataupun berada di bawah dia. Hamzah pula. Kalau Alif itu dia tidak menerima baris bermakna dia mat. Dia sama macam waw, dia sama macam ya. Tapi waw dengan ya dia boleh jadi mat dan dia boleh menerima baris. Wawi wu ya yu. Alif tak boleh disebut a i u. Kecuali macam saya cakap tadi ada Hamzah. Hamzah qata'. Okey. Sebab tu dia kata 29. Okey, baik. Ada soalan? Kita dapat cover berapa tajuk hari ni? Isti'adzah, basmalah, nun mati atau tanwin Alhamdulillah. 3. Oh, habis. So nanti kita akan masuk pada satu-satu tajuk yang izhar. Buat tak soalan-soalan yang selepas satu tajuk ada soalan? Buat sendirilah yang tu Buat tak tahu. kalau buat lah. Buat tak tahu. Dia punya jawapan ada je kat sebelah tu. Saja je lah. Tak apa. Kot lah kalau kita nak ulang-ulang kaji bolehlah tulis kat situ kan. Ni kalau exam habis fail semua ni Ustazah. Janganlah. Itu doa tu. Belum apa-apa lagi tak. dia dah menyerah. Tarik balik. Tarik balik. Sedut. Lulus dengan cemerlang. Kalau nak boleh je. Saya bank soalan. Banyak saya soalan simpan. Kalau nak boleh. Okey, baik. Tak apa, kita pun belajar sebenarnya santai-santai je. Tapi macam mana pun santai-santai pun kita cuba amalkanlah apa yang kita dah belajar dalam pembacaan Al-Quran tu kan. InsyaAllah. Okey, selesai. Tak ada soalan semua jelas? Alhamdulillah. Okey, jadi okey, baik. Alhamdulillah. So kita tutup dulu untuk kelas hari ini dengan doa insyaAllah. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa hadha tanzilun min rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Okay, stop.